وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وارزقنا الملائكة المقربين. فأما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hormati kepada Ahli Jawatan Kuasa Surau Ihsaniyah Taman Datuk Shah Bandar, pada tuan-tuan guru alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah serta rahmatnya, diberi kekuatan, diberi kesempatan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama berada di surau ini menanti masuknya waktu Isyak, dengan mengisi masa yang ada ini untuk kita meneruskan pembacaan kita Fiqh Manhaj Imam Syafi'i, jilid yang pertama, masih lagi perihal bab solat. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kita di halaman ke-426 berkaitan dengan solat musafir ataupun yang biasanya kita kenali solat qasar dan juga jamak ataupun jamak dan qasar. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, yang bermaksud dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Sebenarnya banyak dalil-dalil dalam Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa Islam itu mudah. Al-Islam dinun yusrun. Kan? Banyak lagi lah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa kita ini Islam itu mudah. Namun bukan bermaksud kita mempermudah-mudahkan. Yang dimaksudkan sini Islam itu mudah dalam kita nak melaksanakan perintah Allah. Maka dalam usaha kita nak melaksanakan amal ibadah, di sana Allah berikan kelonggaran supaya tidak membebankan hamba-Nya dalam melakukan amal ibadah. Itu yang dimaksudkan. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hukum-hukum agama yang menyebabkan kesusahan dan kerumitan sehingga kerja-kerja yang dilakukan menjadi tidak keruan. Apatah lagi kerja kita ni jadi terbeban, kan? Maka hukum Allah mensyariatkan hukum sebagai contoh, selain solat, puasa. Baru-baru ni kita puasa. Maka pada puasa pun ada kelonggaran, kan? Apakah kelonggaran dalam berpuasa? Siapa yang musafir, diharuskan, dibolehkan untuk tidak berpuasa, namun kena ganti kan lah. Ataupun mereka yang sakit, sakit bukannya sakit yang kritikal, bukan ICU, gastrik, asal puasa je gastrik, maka ada rusahnya, boleh dia tidak berpuasa, namun kena ganti pada hari lain. Begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lain, kan? Maka setiap syariatan itu bukanlah nak membebankan, tapi di sana untuk memastikan bahawa kita patuh dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam usaha kita nak melaksanakan amal ibadah itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran. Sebaliknya, di mana sahaja orang Islam mengalami kesempitan, Allah akan melonggarkan perintah agamanya supaya semua hukumnya dapat diterima dan mampu ditanggung. Hatta benda yang haram sekalipun Allah haramkan untuk kita buat, Allah haram, Allah tegah untuk kita makan, maka pengharaman itu akan longgar sekiranya ada kemudaratan. Apa dalilnya? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, diharamkan ke atas kamu mayat, bangkai, maitatu, waddamu, darah, haram kita minum darah, wa lahmul khinzir, dan daging khinzir haram dimakan. Namun begitu,
pengharaman itu bukannya selama-lamanya ataupun tidak ada rusak sekalipun. Sebaliknya, sekiranya berlaku kemudaratan, maka hukum itu akan menjadi harus. Maksud harus, dibolehkan, diharuskan. Sebagai contoh, makan daging khinzir sekiranya pada waktu itu tidak ada makanan lain. Sekiranya seseorang itu nak tak nak, dia kena makan sedikit daging khinzir untuk meneruskan kehidupan. Itu maksudnya diharuskan. Tapi kalau makanan lain ada, maka ia menjadi haram lah. Itu dimaksudkan dengan kelonggaran yang Allah berikan. Supaya apa? Supaya kita ni tidaklah memudaratkan nyawa kita, tidak memudaratkan agama kita, tidak memudaratkan harta kita, tidak memudaratkan keturunan kita, tidak memudaratkan akal kita. Ini 5 khamsat daruriyat yang kita kena jaga. Apa-apa yang menyebabkan 5 ni tadi, maka semua itu kita kena jauhkan. Ataupun disebabkan nak memelihara 5 ini, yang haram itu, yang ditegah itu dibolehkan, diharuskan. Untuk hidup diharuskan apa? Kalau kata air tak ada darah je, boleh minum darah, diharuskan untuk meneruskan kehidupan. Baik, musafir walau dengan apa cara dan tujuan sekalipun adalah sebahagian daripada kesusahan yang menyebabkan seseorang hilang tumpuan dan ketenangan. Begitu juga kita nak bermusafir, bermusafir ini berperjalanan. Sama ada perjalanan kita apa? Ada orang tu daripada JB naik ke KL jalan kaki, musafir. Walaupun dia jalan kaki, dia naik basikal pun baiklah, dia naik motor pun baiklah, dia naik kereta pun baiklah, dia menunggang lembu pun apa, kuda pun baiklah. Maka itu semua dikira perjalanan yang jauh, musafir. Apatah lagi naik kapal ke, naik kapal terbang ke dan sebagainya. Naik roket pergi bulan, musafir. Gimana? Tengok bulan. Belum lagi lah sekarang. Akan datang ada. Ada orang dah pergi nak melawat bulan. Bayar mahal lah. Baik. Kerana apa? Kerana dalam permusafiran itu kita akan menempuh kesusahan. Kesusahan apa? Dari sudut barangkali untuk mencari tempat-tempat untuk berteduh sebagai contoh. Barangkali untuk kita apa lagi? Kesusahan apa? Kesusahan kita dalam keadaan letih. Kenapa diberikan antara hikmah Allah berikan kelonggaran itu bila mana kita bermusafir ni, sebab dalam perjalanan kita jauh tu kita akan menghadapi satu suasana, bukan suasana lah, orang kata ada apa, udara yang berlainan, berbeza daripada tempat biasa kita diami. Sebagai contoh, kita pergi umrah, kita pergi haji, kita di sini cuacanya begini, tapi sampai sana kita rasa lain macam. Sebab apa? Faktor cuaca berbeza. Sebab itu jemaah kita kadang-kadang bila sampai di sana ada yang demam. Kenapa demam? Sebab cuacanya berbeza, panasnya berbeza, sejuknya pun berbeza. Maka disebabkan itu Allah berikan kelonggaran untuk kita, berikan rukhsah untuk orang itu tak berpuasa ke ataupun nak dilonggarkan dalam bab solat. Supaya apa? Supaya memberi keringanan kepada orang musafir itu, maka tidaklah penat, tidaklah letih, ataupun ada kesusahan dapatlah diringankan. Itu maksud dia. Dan di samping itu dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Kita nak perjalanan jauh, masuk waktu nak kena berhenti. Kita kalau setakat area sini, katakanlah hari tu balik raya, setakat dekat-dekat sini, saya ke sini ke Palung 2 mahalah, 100 lebih kilo, 96 kilo, dah boleh dah. Setakat perjalanan begitu tak terasa sangat. Tapi rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, saudara-mara kita yang balik ke Kelantan contoh, balik ke Kedah, berapa lama, berapa jam perjalanannya? 12 jam, 14 jam, 18 jam. Sangkut dekat highway, sangkut kat Karak, kat Bentung sebagai contoh. Maka jalannya perlahan-lahan. Maka di sini kalau masuk waktu, nak solat kang, berhenti kang, nak pergi ke tandas satu hal, tempat orang ramai satu hal, nak menunggu turn satu hal,
Maka ini semua akan menyukarkan seseorang itu. Maka dia nak melaksanakan ibadah pun tak tenteram. Maka dengan hikmahnya Allah berikan kelonggaran ini, maka hamba Allah itu, orang musafir itu dapat melaksanakan ibadah dengan tenteram. Tak apalah, tak sempat nak solat zuhur, tak boleh nak buat jamak, tak ada, kita buat jamak takhir, ada kelonggaran. Maka di situ ada ketenangan. Tak apalah, jalan dulu. Ni setengah sesak ni. Mungkin depan sana kosong, lengang, kan? Pun penuh juga. Tapi jalan juga. Tapi santai, kan? Mereka-mereka lah orang belah pantai timur ni, dia merasa suasana ni, kan? Sakat jam tu biasa je. Kita kat Seremban jam pun dah pening, kan? Orang pun pelik Seremban jam, kan? Nilai jam itu biasa je bagi mereka. Bahkan mereka jam lagi teruk daripada biasa yang kita tempuhi. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala meringankan banyak perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum agamanya daripada orang yang musafir. Maka banyaklah diberi kelonggaran kepada orang musafir ini. Sebagai contoh, rukhsah solat, rukhsah puasa, apalagi keringanan yang lain, kan? Banyak. Antaranya ialah solat. Maka pada solat ini ada rukhsah bagi mereka yang musafir. 2.0. Maka bagaimanakah cara solat orang musafir? Maka Allah memberi 2 kemudahan kepada orang yang musafir ketika nak melaksanakan solat. 2.1, Allah mengurangkan bilangan rakaat dan ia dinamakan qasrun, ataupun pendekkan. Maka solat yang 4 menjadi 2 rakaat. Maka itu pun dah untuk. Itu yang pertama. Yang kedua, diberikan kelonggaran kepada orang musafir menghimpunkan 2 solat ketika menunaikannya, supaya orang yang musafir mendapat masa lapang sebanyak yang mungkin, dan ia dinamakan jamak. So kena faham, jamak itu apa, qasar itu apa. Qasar itu kita pendekkan, jamak itu kita himpunkan. Maka nak buat solat qasar sahaja tanpa jamak boleh. Nak buat jamak saja tanpa qasar pun boleh. Nak buat jamak dan qasar pun boleh. Biasa yang kita buat, kita himpun dan kita pendekkan. Tak ada masalah. Dua-duanya dibolehkan oleh syarak. Boleh faham kan? Biasa kita buat. Baik, 2.1.1. Kita lihat dulu qasar. Qasar ialah melakukan solat yang 4 rakaat, iaitu zuhur, asar dan isya, dengan menjadi 2 rakaat sahaja, sebagaimana dalil yang akan diterangkan. Maka solat yang bukan 4 rakaat tidak boleh dipendekkan. Maghrib 3 rakaat tak boleh. Subuh 2 rakaat, nak pendek macam mana lagi? Itu malaslah tu nama itu. Kalau 2 rakaat pun nak dipendekkan. Baik, dalil disyariatkan qasar ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Yang bermaksud, dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa ataupun mengqasarkan, memendekkan sembahyang. Suratul Nisa ayat 101. Maka di sini Allah menyatakan kat mana kita pergi pun, kat bumi Allah ini. Ini kat bumi Ustaz, kalau pergi bulan boleh. Maka kita tidak salah ataupun diberi kelonggaran untuk kita mengqasarkan ataupun memendekkan solat yang 4 rakaat. Itu dalil daripada Al-Quran. Dalil daripada hadis. Ya'la bin Umayyah qala qultu li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru faqad amina an-nas wa qala ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatah. Yang bermaksud daripada Ya'la bin Umayyah, katanya, aku mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab, yang maksudnya tidak berdosa mengkasarkan ataupun memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Maka di sini dalam peperangan juga, maka dibolehkan untuk kita mendekkan.
Jika kita takut diserang oleh orang kafir. Persoalannya, bagaimana pula ketika keadaan orang ramai telah pun aman? Dulu masih perang, kan? Sebab zaman-zaman awal kedatangan Islam, perkembangan Islam, zaman dakwah secara terang-terangan, maka tidak dapat elak peperangan, kan? Yang berlaku di antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy, kan? Ataupun dengan bangsa Yahudi. Tidak dapat dielakkan. Maka, kan, pada waktu itu diberikan kelonggaran untuk qasarkan solat. Namun begitu, setelah mana Islam Fathul Makkah, Islam dah berkembang, ataupun selepas daripada itu sekarang ini, tidak ada peperangan, adakah qasar ini dibolehkan? Maka bila Abu Ya'la berkata kepada Sayyidina Umar, maka Umar pun berkata, aku juga tertanya-tanya tentang perkara yang engkau nak tanyakan ini. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, maka baginda bersabda, itu adalah pemberian Allah kepada kamu, maka terimalah pemberiannya. Maka Allah dah berikan ia itu rusah, maka kita terimalah. Alhamdulillah lah. Sebab pensyariatan ini ataupun perintah ini tidak dimansuhkan. Dalam hukum kan ada nasakh, ada yang dinasahkan, ada yang dimansuhkan. Ada yang memansuhkan, ada yang dimansuhkan. Maka dalam bab ini, dalam perkara qasar ini tidak ada pemansuhan dan sudut pensyariatan. Maka teruskan. Maka inilah keringanan, kelonggaran, hikmah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis di atas menunjukkan bahawa solat qasar tidaklah khusus ketika dalam keadaan takut. Bukan perang, takut pun boleh. Okay. Takut apa? Takut bencana ke, takut sebagainya lah. Maka takut yang boleh mengganggu ketenteraman kita, maka dibolehkan. Supaya solat qasar sah. Supaya solat qasar sah, mestilah mematuhi syarat-syarat berikut. Sekarang kita masuk pula syarat-syarat qasar itu. Sekarang kita dah tahu, kita dibolehkan untuk qasar sekiranya kita musafir ataupun kita ada dalam ketakutan. Apa lagi? Dalam kitab lain ada dinyatakan antara yang dibolehkan untuk kita rusah dalam solat ini, selain musafir, hujan sebagai contoh. Boleh kita jamakkan, jamaklah. Sakit pun boleh. Maka itu antara rusah diberikan. Baik, nanti kita akan jumpa. Sekarang kita perhatikan syarat-syarat untuk membolehkan seseorang itu memendekkan solatnya. 2.1.1.1 ataupun yang pertama, syarat yang pertama, solat fardu berkenaan wajib atas seseorang ketika bermusafir, dan dia melakukannya ketika bermusafir itu. Baik, kita baca dulu. Solat yang telah masuk waktunya tetapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan tidak harus diqasarkan kerana dia belum dikatakan bermusafir ketika solat tersebut wajib atasnya. Baik, bila mana wajib ni? Bila mana solat itu diwajibkan? Ketika mana? Ketika bila? Masuk waktu. Azan saja maka masuk waktu. Katakanlah sebentar lagi masuk waktu isyak, maka bila azan saja masuk waktu isyak, wajib kita menunaikan solat fardu isyak. Itu dikatakan waktu mula wajib. Okey. Bila mana azan saja, sedangkan kita belum lagi memulakan perjalanan ataupun kita masih ada lagi di rumah, maka kita belum lagi dikatakan bermusafir. Sebab dikatakan musafir itu kita dah berjalan keluar. Nanti kita akan jumpa. Keluar daripada rumah ataupun kawasan yang berpagar, sama ada mukim ataupun taman ataupun qaryah. Sama ada berpagar atau tidaklah sempadan itu. Kita dah melepasi, maka baru dikatakan boleh musafir. Sekarang perbahasannya, kita belum lagi keluar, masih lagi di rumah, dah masuk waktu. Maka tidak boleh kita nak memendekkan solat tersebut. So, kena solat tamam. Solat penuh 4 rakaat. Begitu juga. Okey, faham Kita kat rumah dah masuk waktu, maka tak boleh nak memendekkan.
Begitu juga solat yang masuk waktunya ketika bermusafir, tidak menunaikannya sehingga balik semula ke tempatnya. Okey, bagi contoh. Masuk isyak. Okey, ataupun saya nak balik ke Palung, saya kata 2 marhalah tadi 96. Okey. Saya keluar waktu sekarang, belum masuk isyak. Okey, saya keluar. Okey, berjalan, saya sampai ke Palung. Okey. Saya dah selesaikan urusan saya kat Palung, saya patah balik ke Seremban. Saya patah sampai ke Seremban atau ke rumah saya belum solat isyak lagi. Okey. So bila saya dah sampai ke rumah saya, maka saya tak boleh qasarkan sebab musafir saya dah habis, dah selesai. Itu yang dimaksudkan. Begitu juga solat yang masuk waktunya ketika bermusafir. Waktu musafir dia dah masuk waktu, tapi tidak ditunaikan solat tersebut sehingga balik semula ke tempatnya, balik ke rumah, baru nak solat. Solat tersebut tidak harus lagi diqasarkan. Tak boleh nak qasar. Kerana ketika melakukannya nanti dia bukan bermusafir lagi. Sedangkan qasar itu adalah untuk orang musafir. Makanya kalau nak buat qasar, pastikan kita sebelum sampai kat rumah buatlah solat tersebut. Okey, tak kira nak buat kat mana, nak buat kat Kuala Pilah ke, yang penting belum masuk kepada qaryah ataupun permukiman kita. Itu syaratnya. Okey, nanti kita akan jumpa bahasan lain. Setakat ni okey Okey, sini tidak ada isu sangat. Baik, kita teruskan. 2.1.1.2. Perjalanannya telah melepasi pagar sempadan qaryahnya atau kawasan bangunannya jika qaryah tersebut tidak berpagar. Okey. Orang yang masih berada di dalam kawasan pagar qaryahnya, sekarang qaryah tak ada pagar kan? Mungkin taman lah. Atau kawasan bangunan qaryahnya tidak dinamakan musafir. Kita duduk katalah ikut taman ke Taman Datuk Shah Bandar. Maka taman kita kawasan mana, kita melepasi taman lain, atau dah boleh katalah qaryah ke, ataupun kita punya kawasan yang kita diami. Maka sekiranya kita masih lagi berada di kawasan ini, kita belum lagi melepasi qaryah kita. Ini kerana perjalanan tersebut hanya bermula ketika melepasinya dan akan berakhir apabila sampai semula ke kawasan itu. Musafir ni kita keluar je kawasan ini, Taman Shah Bandar ke, Kuala ke, Pangan ke, maka itu dah dikira musafir sampailah kita balik masuk ke kawasan kita balik. Oleh itu, tidak harus mengqasarkan solat kecuali solat yang wajib atasnya dan melakukannya dalam lingkungan tempoh musafir tersebut. Maka tak boleh, kecuali apa yang boleh kita buat hanya tunaikan mana yang wajib. Yang wajibnya berapa? 4. Maghrib isyak 4 rakaat, kena buat 4. Asarnya 4, kena buat 4. Tidak ada qasar sebab kita masih ada di kawasan kita lagi. Dalilnya, hal ini berdasarkan hadis an Anas radhiyallahu anhu qala sallaitu zuhra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an wal asra bidhil hulaifati rak'atain. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu an, katanya aku bersolat zuhur bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat sebab masih lagi berada di Madinah, dan bersolat asar di Zulhulaifah 2 rakaat, dah keluar daripada Madinah. Maka barulah Nabi solat qasar. Zulhulaifah terletak di luar kawasan bangunan Madinah. Okey, berapa kilometer saya pun tak pastilah, tuan-tuan bolehlah tengok dekat Google Map ke ataupun dekat Google lah. Cuba cari sendirilah. Tapi pengarang mengatakan bahawa Zulhulaifah ini di luar pada kota Madinah. Maka dah dibolehkan untuk seseorang itu qasar ataupun dah dikatakan keluar daripada qaryah. Seterusnya 2.1.1.3, tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju selain pada hari mula sampai dan pada hari akan keluar. Maka orang yang dikatakan musafir itu, kita tidak boleh berniat untuk kita menetap di sana selama 4 hari. Okey, tak boleh ada niat lah. Maknanya kalau kenapa tak boleh ada niat, nanti dia akan dinyatakan ke sini. Apabila berniat menetap selama 4 hari, jadilah tempat yang dituju itu seolah-olah negerinya.
atau tempat tinggalnya yang tetap. Sebab tu tak boleh niat. Okey. Oleh itu, dia tidak harus bersolat qasar lagi di situ dan haknya untuk bersolat qasar kekal semasa dalam perjalanan sahaja. Sebagai contoh, kita nak pergi menunaikan ibadat umrah ataupun haji lebih daripada 4 hari. Maka di sini maka yang dibolehkan kita masa dalam perjalanan saja, masa pergi, perjalanan, masa balik. Okey. Namun di situ ada perbahasan nanti, kalau kita tak tahu urusan kita tu berapa hari, maka nanti ada perbahasannya. Sekarang ni kita dah niat lebih 4 hari ataupun 4 hari, maka tidak boleh dah kita nak dalam tempoh 3-4 hari itu untuk kita buat solat qasar. Seseorang yang berniat tinggal di situ di sesuatu tempat kurang daripada 4 hari atau tidak pasti tempohnya, tidak pasti tempoh tinggalnya di situ kerana melakukan tugas yang belum tentu bila selesainya, dalam keadaan yang pertama dia harus mengqasarkan solatnya sehingga kembali ke tempat asalnya. Okey. Dalam keadaan yang pertama kurang daripada 4 hari. Kalau kurang daripada 4 hari, maka sepanjang kita berada di tempat tersebut, kita boleh qasarkan. Kurang daripada 4 hari. Bagi contoh, kita balik raya, balik raya tak sampai 4 hari, ataupun hari keempat dah kita nak balik, maka boleh. Sepanjang kita berada di kampung, yang lebihnya, jauhnya di rumah halah, nanti akan dibicarakan tentang jarak pula, maka dibolehkan kita qasar. Okey. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua pula, kita tak tahu berapa hari. Yang pertama, kita tahu bawah daripada 4 hari. Lebih 4 hari kita pasti tak boleh. Kurang daripada 4 hari boleh. Namun begitu kalau tak tahu, tak pasti, sebab sebagai contoh, mungkin ada di kalangan kita yang bekerja kontrak, maka dia punya job, dia punya kerja kena selesaikan. Dia tak boleh balik selagi mana tak selesai. So dia tak tahu berapa hari dia berada di sana. Bagi contoh, seorang tu arkitek ke, engineer ke, ataupun apa sebagainya, supervisor ke, dia kena settlekan kerja dia dekat Johor Bahru. Maka dia pun pergi. Johor Bahru sini, Johor Bahru dah 200 lebih. Okey. Maka bos dia kata, kau kena settlekan job ni sampai selesai. Dah selesai baru boleh balik. Maka dia pun pergi. Sementara dalam keadaan yang kedua pula, dia harus mengqasarkan solat sehingga 18 hari. Kalau tak pasti, tak pastilah job tu boleh selesai atau tidak dalam tempoh seminggu ke 2 minggu ke, dia tak pasti. Berdepend pada kerja nanti kat sana. Sebagai contoh dulu yang Negeri Sembilan tutup, cuma air tak ada, satu semban tak ada, sebab pasal pembentung tu jangkanya 2 hari. Itu estimate dia. Tapi kalau tak selesai, mungkin makan masa sikit, drag sikit masa. Maka engineer ke, arkitek ke, pekerja yang datang daripada luar tu, dia kena selesaikan. Okey, sebagai contoh, itu antara jobnya lah, tugasnya. Maka selagi mana dia berada di sana, dia harus, mana dibolehkan mengqasarkan solatnya berapa hari? Maksimum 18 hari, selain pada hari dia datang, hari sampai, dan juga tidak termasuk hari dia balik. 18 hari ini dia berada di situ selepas sehari dia perjalanan. So kena faham di sini, sama juga 4 hari tadi, 4 hari itu tidak termasuk hari pergi dan hari balik. 4 hari itu memang kita mendiami di situ sahaja. Maka orang yang tak pasti tadi, dia boleh buat qasar, dia dibolehkan untuk qasar sehingga 18 hari. Kerana dalilnya, hal ini berdasarkan hadis An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fath fa aqama bi Makkah 18 lailah la yusalli illa rak'atain. Lihat, yang bermaksud daripada Imran bin Husain radhiyallahu an, katanya, aku berperang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama baginda ketika pembebasan kota Mekah, Fathul Mekah. Fathul Mekah tahun berapa hijrah? 8 hijrah. 6, 7, 8. Betul, 8 hijrah Fathul Mekah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah.
Dalam Fathu Makkah tu Nabi SAW tinggal di Mekah selama 18 hari dan baginda tidak bersolat kecuali mengqasarkan 2 rakaat. Maka Nabi SAW ketika mana Fathul Mekah itu Nabi tidak solat tamam, tidak solat penuh yang 4 rakaat. Kenapa? Nabi SAW telah tinggal di Mekah selama tempoh tersebut pada tahun pembebasan kota Mekah kerana memerangi puak Hawazin. Dan baginda mengqasarkan solatnya, sedangkan baginda tidak pasti berapa lama baginda terpaksa tinggal di situ. Bila Fathul Mekah, perang, tak tahu bila selesai, bila dah perang nak pastikan pula keselamatan supaya tidak diceroboh ataupun dikalahkan. Maka dah selesai, semua dah aman, semua dah terkawal, barulah baginda Nabi SAW patah balik ke Madinah. Di dalam sirah. Maka daripada apa yang Nabi SAW lalui ini, maka ulama fiqh mengambil tempoh perkiraan paling lama kalau yang tak pasti 18 hari. Lebih daripada itu barulah buat macam biasa balik. Lepas kata sehari 2, lepas tu dia selesai balik. Balik perjalanan lah. Masa perjalanan tu dia boleh qasarkan. Okey. Ini berkaitan dengan situasi kalau tidak pasti berapa lama dia berada di satu tempat ketika musafir. Okey, clear Kalau kita pasti lebih 4 hari, kalau kita kata kita nak menetap 4 hari, maka itu dah dikira menetap. Okey, itu kita dah bicarakan. Seterusnya 2.1.1.4 tidak mengikut imam yang bermukim. Orang yang nak qasarkan solat, dia tidak boleh mengikut imam yang solat ataupun imam yang bermukim. Kerana imam yang bermukim solatnya tamam. Jika berimamkan seorang yang bermukim, dia hendaklah bersolat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak harus mengqasarkannya. Okey. Siapa yang solat belakang imam bermukim, maka dia kena ikut solat sempurna. Bagaimana situasinya kalau kita solat di RNR? Okey, kita solat di RNR. Kita tahu yang di RNR ni biasanya lah mesti solat musafir. Namun begitu, yalah, kita ikut, katalah kita masbuk. Kita masbuk, kita andaikan dia musafir. Tapi bila mana kita ikut rupa-rupanya dia solat tamam. Kita niat qasar. Bagaimanakah kita nak berhadapan dengan situasi ini? Macam manakah solat kita? Boleh tak kita 2 rakaat kita salam? Boleh tak? Kita akan tambah 2 rakaat. Kita tambah. Niat mufarakah. Sedangkan dia solat tamam. Kita buat qasar. Ya? Ikut saja. Okey. So di sini pun saya merujuk juga bayar linas. Maka dalam situasi ini, seandainya imam itu dia solat tamam, barangkali dia pun bermukim ataupun dia tak cukup, tapi kita tak tahu, maka kita kena cukupkan solat kita itu ikut imam tadi. Okey, kita dah niat 2 rakaat, tapi kerana imam tu kita tak tahu, rupanya dia katakanlah dia bermukim sebab dia tak cukup pahala. Tapi kita mengandaikan sebab kawasan musafir. Wallahu alam lah kalau yang kata kita mufarakah, rujukannya saya tak tahu. Tapi yang saya rujuk daripada bayar linas, maka kita kena sempurnakan solat tamam itu juga, walaupun kita niat qasar. Ada pun yang dinyatakan di sini, kalau kita pasti tak boleh ikut kalau nak buat qasar. Tapi kalau nak buat tamam, boleh, silakan. Tapi kita kena buat 4 rakaat, tak boleh nak qasar. Walaupun kita masbuk setelah imam dah selesai tahiyat yang awal. Okey, imam dah tahiyat awal, berapa lagi baki rakaat dia? 2. So kita masuk. Kalau ikutkan kita salam, dia samalah kan imam. Pun tak boleh juga sebab imam solat tamam. Imam itu bermukim. Sebaliknya, seorang musafir yang menjadi imam kepada orang yang bermukim harus mengqasarkan solatnya. Dan selepas mengucap salam, sebaik selesai 2 rakaat, dia sunat segera memberitahu makmum dengan berkata, cukupkanlah solat kamu, aku adalah bermusafir. Dalam hadis
atmim salatukum wa inni musafir. Itu dalam bahasa Arab lah. Tapi kalau kita orang Melayu, kita cakaplah sempurnakan solat kamu sebab aku adalah orang musafir. Maka jemaah akan sempurnakan solat mereka mengikut rakaat yang berbaki. Hal ini berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma balul musafiru yusalli rak'ataini idza farada wa arba'an idza tamma bi muqim faqala tilka hiya sunnah. Yang bermaksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, ketika mana dia tanya bagaimana halnya musafir, dia bersolat 2 rakaat ketika bersendirian dan 4 rakaat ketika mengikut imam yang bermukim, maka dia berkata itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya seeloknya kita ni kalau kita solat sendiri buatlah 2 rakaat, tapi kalau ada imam ikutlah solat 4 rakaat. Itu yang sunnah, maknanya itu yang lebih baik. Kalau dia jemaah tu buatlah ikut imam, lepas tu dah selesai 4 rakaat barulah kita bangkit untuk jemaah pula. Ya, niat kena solat tamam. Niat kena solat tamam, tak boleh qasar 4 rakaat. Niat tak boleh qasar lah, sebab kita tahu memang tak boleh kita solat 2 rakaat. Niatnya solat tamam. Okey. Begitu juga hadis Imran bin Husain an Imran radhiyallahu an yaqul ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safar. Yang bermaksud wahai penduduk di sini bersolatlah kamu 4 rakaat, kami adalah musafir. Maka di sini situasi yang pertama orang musafir ikut imam mukim. Situasi yang kedua ni daripada hadis ini imamnya orang qasar. Dah selesai maka dia kata solatlah kau 4 rakaat, sesungguhnya kami orang musafir. Itu nak beri isyarat yang bermukim teruskan tambah lagi 2 rakaat. Baik, selesai berkaitan dengan qasar. Okey, ada isu lagi tak berkaitan dengan qasar? Okey. Tak termasuk hari pergi, hari balik. Ya, semua 6 hari. Tak dikira hari pergi, hari datang, hari perjalanan dengan hari balik. Tak termasuk. Katakanlah kita musafir, kita kata kita musafir malam ni. Okey. So kita sampai sana, besok tu hari perjalanan ke hari menetap. So kita ambil hari menetap lah. Kita punya adat kita hari itu sampai malamnya. Okey, besok punya cerita. Sebab kalau kata tengok hari dalam Islam, hari itu dikira maksudnya maghrib. Masuk maghrib. Jadi kita ambil adat kita, hari ni lah, besoknya dah tukar 23 besok. 23 hari bulan. Tapi dalam Islam malam ni maghrib tadi dah kira hari ni 3 Zulqaidah, dah masuk dah. Baik. Seterusnya qasar yang pertama. Yang kedua 2.2.1 jamak. Maknanya rusah yang kedua Allah berikan adalah menghimpunkan. Jamak lain, jimak lain, boleh faham jangan salah sebut. Jamak himpun, jimak okey. Isyak dah. Saya masuk mukadimah dulu boleh. Okey. Pengertian jamak telah pun diketahui sebelum ini dan ia adalah berdasarkan hadis tadi, awal tadi dah sebut jamak itu kita menghimpunkan. Dan ia adalah berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati az-zuhri wal 'asr idza kana 'ala az-zuhri sayrin wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isya. Yang bermaksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan solat zuhur dengan solat asar ketika bermusafir dan menjamakkan solat maghrib dan solat isya. Saya baca dulu. Dan hadis seterusnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salati fi safrati safarnaha fi ghazwati Tabuk wa
وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير رحمهم الله تعالى قلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan solat dalam perjalanan yang kami lakukan ketika peperangan Tabuk. Baginda menjamakkan solat zuhur dengan solat asar dan solat maghrib dengan solat isya. Sa'id bin Jubair rahimahumullahu ta'ala berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah yang mendorong baginda berbuat begitu? Jawabnya, baginda tidak mahu menyusahkan umatnya. Maka sahabat tanya, kenapa Rasulullah himpunkan? Maka jawab Ibnu Abbas, Nabi tidak mahu menyusahkan umatnya. Maka di sini kita faham, jamak itu ada dua ya situasinya. Ada dua waktu. Sama ada kita buat, ada dua ya cara dia, kita himpunkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Tidak ada jamak semuanya. Masa tak salat jamak daripada zuhur, daripada subuh sampai isyak ada jamak. Itu namanya jamak takyah. Itu mengak nama itu. Itu barulah bid'ah dhalalah. Yang boleh zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh bersendirian. Maka nanti kita akan jumpa kalau kita buat di awal namanya jamak takdim. Kalau kita buat di akhir waktu yang kedua jamak takhir. Maksudnya zuhur dengan asar buat waktu zuhur, jamak takdim. Zuhur dengan asar buat waktu asar, jamak takhir. Takdim diawalkan, takhir dilewatkan. Begitu juga maghrib dengan isyak kita himpunkan sekali buat waktu maghrib, namanya jamak takdim. Maghrib dengan isyak dibuat pada waktu isyak, dinamakan jamak takhir. Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan akan datang sebab pembahasannya agak panjang. Wallahu a'lam. Biasa kan kita amalkan, biasa kita buat. Cumanya kadang-kadang yang jaranglah orang faham kadang-kadang yang tadilah hadis Nabi, bila mana kita ni musafir tapi kita tengok ada jemaah tengah solat, okey, maka kita tidak mahu join sekali, sebab barangkali mungkin kita nak ambil rukhsah tadi, maka kita tak nak berjemaah sama-sama, maka rugilah. Itu yang pertama. Pun satu keadaan juga bila mana kita tahu orang tu solatnya solat musafir, solat qasar atau berjamaah, namun kita yang bermukim tak nak juga bermakmumkan mereka, padahal boleh, senang, sebab kita nak dapatkan pahala berjemaah. Maka ikutlah, tak ada masalah pun. Kita boleh ikut, ikut. Cumanya kita kena sempurnakan. Mereka dah selesai, kita tambahlah apa yang baki. Itu yang kadang-kadang saya perasan ada di kalangan masyarakat kita ni yang tidak mahu merebut peluang untuk dapat pahala solat berjemaah. Yang tak bolehnya kita ikut solat. Orang solat apa tak boleh ikut? Kita nak masbuk, kita nak solat zuhur, kita tak boleh ikut orang solat solat jenazah. Sebab solat jenazah 4 takbir, bukan 4 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat, solat jenazah tak ada rukuk. Itu kena faham. Yang keduanya, kita nak solat isyak, pun tak boleh juga nak ikut orang solat. Bahawa ni kita buat solat apa? Gerhana. Boleh tak? Tak boleh. Sebab solat gerhana 2 kali rukuk, baru dia sujud. Maka di situ dari sudut rukunnya berbeza. Maka sebab tu kita tak boleh ikut. Itu kena tahu. Okey, kan payah juga kan. Asal ada berjemaah kita pun mengikut dia. Ini solat jenazah, ini solat zuhur, diikut pula, tak boleh, Maka yang tu kita kena faham. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang ilmu itu mohon maaf daripada saya. Sekiranya terkasar bahasa terlanjur bicara, aku nak qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shakka wa la marhuma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.